Selamat petang kepada Dr. Christina. Hari ini kami akan membentang topik-topik yang ada di dalam GPPP 1092, yaitu pengajian pengantar pendidikan. Oke, subjek ini dia mengandungi topik 1 hingga topik 7. Dan saya Sabrina Jekil. Dan saya Rachel Christensen. Baiklah, topik yang pertama adalah definisi dan konsep pendidikan. Topik ini membincangkan tentang dan ini secara ringkasnya, pendidikan ini merujuk kepada proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk perkembangan intelektual, moral, serta sosial individu. Ia berlaku secara formal dan tidak formal. Bagi formal, ia biasanya pembelajaran yang dilakukan semasa berada di sekolah, manakala bagi yang tidak formal adalah pembelajaran yang berlaku ketika berada di rumah. Ia merujuk kepada ibu bapa sebagai guru anak-anak ketika berada di rumah. Baiklah, bagi topik yang kedua adalah tokoh-tokoh pendidikan mengikut zaman. Tokoh-tokoh ini boleh dibahagikan kepada dua, yaitu tokoh dalam negara dan juga tokoh luar negara. Bagi contoh tokoh dalam negara adalah seperti Datuk Seri Aminuddin Baki dan Profesor Datuk Seri Ungku Umar, dan manakala tokoh luar negara adalah Buya Hamka dan Confucius. Baiklah, topik yang seterusnya adalah topik 3, yaitu perkembangan pendidikan. Secara ringkasnya, pendidikan ini adalah proses dinamik dan progresif karena kehidupan manusia ini sentiasa berubah. Oleh itu, usaha penambahbaikan dalam sistem pendidikan ini dilakukan agar pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang diajar oleh guru di sekolah itu sentiasa relevan dengan keperluan semasa, yaitu sebagai contoh keperluan murid pada pembelajaran abad ke-21. Dan dasar pendidikan, keperluan negara, dan perkembangan sosial ini perlu diberi perhatian dalam setiap perubahan. Sistem pendidikan di Malaysia ini dia berubah mengikut zaman. Dia ada 3 zaman. Yang pertama adalah zaman sebelum penjajahan, zaman semasa penjajahan, dan zaman selepas penjajahan. Baiklah, tajuk keempat ataupun topik keempat adalah aspirasi dan hala tuju pendidikan. Secara ringkasnya, aspirasi dan hala tuju pendidikan ini berfokus kepada pembangunan individu dan masyarakat yang berilmu, berkemahiran, serta berakhlak tinggi. Ia merangkumi dari berbagai aspek seperti dasar, nilai, dan juga matlamat jangka panjang bagi memastikan sistem pendidikan secara relevan mengikut keperluan semasa. Baiklah, saya akan membentang topik 5, yaitu guru berjiwa pendidik. Di dalam bab ini membincangkan tentang ciri-ciri sasya guru cemerlang yang berkaitan dengan kualiti yang perlu ada dalam diri seseorang guru. Dan bab ini juga membincangkan tentang etika, keguruan, dan budaya kerja cemerlang yang harus ada dalam diri seseorang guru yang berjiwa pendidik. Seperti yang kita sedia maklum, guru yang berjiwa pendidik mempunyai sasya yang cemerlang. Apa itu sasya? Sasya itu ialah sifat fizikal, mental, emosi, nilai, dan tingkah laku seseorang individu. Berikut merupakan ciri-ciri seorang guru yang mempunyai sasya yang cemerlang. Di dalam bab ini, etika keguruan juga sangat ditekankan. Kenapa pentingnya etika keguruan ini? Kod etika dianggap penting karena kod ini menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesi perguruan sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru di Malaysia. Selanjutnya,
Topik 6, kompetensi guru. Apa yang dimaksudkan dengan guru? Guru ialah seseorang yang menyediakan atau mengeluarkan bahan pelajaran atau memeriksa jawaban yang dikembalikan bagi atau melalui pusat pendidikan jarak jauh dan termaksudlah guru besar atau pengetua. Dalam topik ini terkandung konsep model insan. Model insan yang berkualiti adalah satu kemestian, bukan lagi satu kemewahan. Kerajaan dan rakyat harus bersama-sama mempunyai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan dengan penuh komitmen. Pendidikan dan latihan kemahiran berkualiti yang berterusan juga akan memastikan model insan negara kekal relevan dengan kehendak industri dan pasara semasa serta mampu berdepan dengan cabaran dan suasana persaingan antara bangsa yang semakin meningkat. Berikut merupakan peranan seorang guru pada abad sekarang, yaitu yang pertama di sini dan yang kedua di sini. Topik yang terakhir yaitu topik 7, yaitu guru dan permufakatan community. Apa itu permufakatan? Permufakatan merupakan proses rundingan, persetujuan, dan permusyawaratan. Kenapa pentingnya permufakatan dalam sekolah dan community ini? Ada beberapa dia punya kepentingan. Yang pertama, meningkatkan kualiti pendidikan. Kenapa? Kerjasama dengan ibu bapak dan community membantu sekolah menyediakan persekitaran dan pembelajaran yang baik. Yang seterusnya, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kenapa saya cakap begitu? Karena sumbangan dalam bentuk keuangan, tenaga atau kepakaran daripada community sangat penting untuk sekolah berkembang maju. Berikut merupakan implikasi peranan guru dan community dalam memartabatkan profesi keguruan ini. Sekian, terima kasih.